Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai semua, saya Heda Haizir. Bertemu kita lagi dalam episod terbaru Jejak Wanita Selangor bersama PWB. Kerana anda lihat di belakang saya ni, pastinya anda tahu di mana kan kita berada di hadapan Zoo Negara. Sebenarnya kita berada di Dun Hulu Kelang. Nak tahu apa lagi yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya Dun Hulu Kelang. Dun Hulu Kelang terletak di hulu Sungai Kelang, timur laut Kuala Lumpur. Dun Hulu Kelang diwakili oleh Yang Berhormat Tuan Haji Saari Sungei. Dun ini di bawah daerah Gombak yang mempunyai keluasan seluas 10,075 hektar. Untuk sesi demo, masakan bersama PWB Dun Hulu Kelang akan dikongsikan bersama dengan kita semua tentang masakan yang asalnya dari negara Arab. Bersama dengan Heda sekarang ni, kita ada Kak Rozana. Saya. Jadi Kak Rozana apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Tak sihat duduk rumah tadi Tak kan? sihat. Okey Kak Rozana, hari ni kita akan buat nasi Arab ya? Ya, nasi Arab. Nasi Arab tu kita akan buat, biasanya nasi Arab ada nasi Arab mandi, nasi Arab kabsa. Yang mana satu kita nak buat tu? Kita buat nasi Arab Habsah. Nasi Habsah. Dia bunyi idgham tu kan. Nasi Arab Habsah. Nasi Arab Habsah tu apa perbezaan antara dua tu? Perbezaannya kabsah ni rempah dia lebih ya. Rempah dia lebih dan color dia macam keperang-perangan. Mandi ni rempah dia kurang dan color dia kekuningan. Jadi yang kita akan buat ni nasi dia lebih warna dia keperang-perangan lah. Ya. Nasi Arab ya. Nasi Kita Arab. nak hari ni kita sebut lebih kepada Arab lah kat sana. Nasi kenalah Arab. cakap Jadi macam- macam tengok bahan-bahan mentahnya macam banyak. Adakah senang ke susah ni? Tak adalah susah. Macam ni minyak sapi kan. Mana-mana pun ada jual. Lagi Ni ada tomato ni untuk buat dia punya salad. Salad. Salad ini untuk buat dia punya sos salasa. Kena cakap macam Arab juga kan? Sos salasa. Salasa. Ni daun ketumbar. Daun ketumbar ni mesti adalah. Baulah dia punya aroma bau Arab tu, bau nasi Arab tu ya. Ni rempah dia. Rempah dia sebenarnya yang bahan utama dan juga resipi rahsia tu. Tak adalah rahsia. Tak adalah rahsia sangat. Sebab apa rempah ni banyak dijual kan. Mana-mana pun kita boleh dapat. Tapi kalau nak buat sendiri pun tak ada masalah. Kita campur-campur je. Jintan manis, jintan putih, ketumbar, rempah kurma sikit, rempah biryani sikit, serbuk cili, serbuk kunyit. Itu je yang basic-basic lah. Kalau nak lebih tu kena inilah lagi kan detail kan. Kena buat kelas lah pula kan. Jadi lebih kepada rempah ratus lah sebenarnya nasi Arab ni. Lebih kepada itulah rempah-rempah dia. Ada rempah biryani, rempah kurma pun ada sikit. Campur-campur semua rempah-rempah tu. Biasanya kalau nasi kabsa ni bukan ke rasa dia tu lebih rasa kepada arah rempah macam tu. Yelah itulah rempah dia. Ada berapa banyak? Dalam 7 jenis lebih kurang lah. Dalam macam 7 tu. jenis. Dan 7 jenis lebih kurang. Yang ni apa Kak? Ada tahu kaskas. Ini safran. Safran ni nak letak pun tak apa, tak letak pun tak ada masalah. Cuma ini untuk macam khasiat dia elok untuk macam wanita kan, period selalu sakit-sakit belakang. Ini dia punya ni, dan juga untuk anti cancer dan juga untuk mengurangkan berat badan. Wow. Itu kalau je macam yang tu Eda memang nak masukkan lah. taruh dia bukan banyak, sikit je beberapa helai untuk warna kan. Macam tadi akak cakap kita ada nasi untuk buat nasi dia, ada ayam dia, dan juga kita ada sos dengan salad dia. Jadi kita nak mulakan yang mana satu dulu Kak? Kita masak nasi dulu. Kita masak nasi dulu. Kita panaskan minyak sapi lah. Kita taruh ya. Kalau lah contohnya saya tak ada minyak sapi dekat rumah kan Kak. Minyak masak pun boleh, minyak masak jagung boleh. Boleh. Kalau saya nak guna mentega boleh? Mentega pun boleh, tak ada masalah. Cuma tapi rasa kalau dia akan rasa lain dia ke lain sikit lah. Kalau minyak sapi ni kan baulah real nasi Arab kan. Itu kita akan tunggu sehingga dia cair lah. cair. Lepas tu kita akan tumis rempah
4 sekawan ni lah. 4 sekawan. Apa ni, kulit kayu manis, ya, bunga cengkeh, bunga lawang, buah pelaga, ya. Kita masukkan aja. Ya. Okey, sekarang ni kita masukkan. Lepas masuk 4 sekawan tadi, kita masukkan halia, bawang putih dengan bawang merah, ya. Kalau kita tak nak dihiris. Dihiris, ya, tak payah blend lah, hiris halus lah. Kalau kita tak nak bau bawang putih pun tak apa, kita bau bawang besar dengan bawang dengan halia pun dah cukup. Dia dah naik bau dah kan? Bau dia. Okey. Okey. Kita tunggu sampai kekuningan, baru kita masukkan rempah nasi Baru Arab. masukkan rempah nasi Arab ni. Ya. Okey, sekarang ni kita akan kita masukkan rempah nasi Arab, ya. Dah Oh. kuning-kuning bawang apa tadi tu. Aha. Macam ni saya guna sukatan beras cawan ni. Cawan. Empat cawan beras. Aha. Rempah ni saya bubur 8 sudu. Sebab saya suka rempah dia lebih. Oh. Kalau ada orang tak suka rempah lebih, tak ada masalah, taruhlah Jadi sikit. boleh ke kalau samakan ratio dia? Kalau beras 4 cawan, lepas tu rempah pun 4 sudu pun boleh. Oh, 4 sudu pun boleh? Oh. Saya suka lebih. yelah dia akan rasa lagi lebih lah. Barulah nasi Arab. Barulah seleng Arab tu keluar meletup-letup. Biasanya kita makan kalau orang di Malaysia makan nasi minyak, nasi tomato, dia tak terasa sangat dia punya rempah tu. Tapi kalau di nasi Arab ni, kita pergi kedai Arab, biasanya akan lebih terasa lah rempah dia. Okey, sekarang ni kita akan sampai naik minyak ke macam mana? Naik minyak sikit, lepas tu kita akan masuk ayam. Ini dah naik minyak kan? Kita masuk ayam ni, ya. Senang je. Senang je. Saya tolong kacaukan nanti Kak. Hangus pula. Kacau. Oh, kalau ayam ni Kak, anggaran dia untuk 4 cawan nasi berapa banyak ayam? Ayam tak ada masalah lah, ikut pada berapa kepala boleh makan benda ni. Okey Kak, jadi ayam ni kita mesrakan dia. Mesra dia dengan rempah dalam 5 minit. Begitu kita tengok dia dah lebih kurang masak suku macam tu, dah boleh lah. Dah boleh masukkan air, masukkan beras, dan kita juga goreng air. dulu, lepas tu baru masukkan air. Kita goreng sekejap beras tu, ya. Digoreng dulu ya. Masuk beras dululah, lepas tu baru masuk air. Ya, nanti tengok ni. Okey, akan dah masukkan nasi kita dan letak, beras dan juga air dah lah. masuk beras dengan air. Kemudian masukkan tomato, cili. cili hijau lah, cili merah hijau. tak boleh. Cili merah orang kata nasi Arab ni cili hijau lah, cili merah kan orang Melayu punya masakan. Kan jadi orang Melayunya tak jadi nasi Arab kan? Yang pentingnya garam mestilah taruh, ya. Yelah, nak secukup rasa kan. Secukup rasa. Ni banyak satu Kak garam dia. ni setanding lah Dia punya kuantiti. dengan kuantiti berasnya. Kalau kurang garam, Nanti dia kan? kurang rasa lah. Rasa tak cukup rasa kan, tak sedap lah kan. So kita taruh je daun Kemudian ketumbar masukkan ni. daun ketumbar. Ya. Daun ketumbar ni lebih kepada nak bau dia kan Kak, yang bau dia yang harum tu. baunya. Aroma. Barulah daun ketumbar. menaik aroma nasi Arab. Okey, kita Okey, ada sekarang ni stok ayam sikit ni, ya. Selalu stok memang ayam masukkan saya kalau apa ni tak ada pun tak apa. Ini saya mengajar hari ni baru saya taruh. Selalu saya tak taruh pun. Selalunya akak kongsikan yang lebih mudah dan ringkas ya. lah untuk semua ikut. Sebab semua orang boleh buat. Kan nanti kan tak jumpa benda Tak ni, jumpa, benda tak tu jadi kan nak buat, tak jadi buat lah. Kan? Okey, yang ni terus tutup. Dan terus berapa lama tu nak masak? 7 minit je. 7 minit? Nanti saya ni kalau tak pandang dia tak sah. Tak apa, akak tengok dulu. Okey. Ni. Lepas tu kita stop. Kita tekan 7 minit. Okey, start. Tunggulah 7 minit. Sementara kita tunggu 7 minit ni, kita buatlah sos salasa. Nampak dalam masa 7 minit je kita boleh buat yang lain pula. Kita buat sos salasa. Okay? Sos salasa ni sebenarnya apa bahan-bahan utama dia Kak? Bahan utama dia macam ni lah. Macam timun, tomato, daun ketumbar. Kita potong-potong dadu je lah. Potong dadu je. Ini kalau boleh macam timun ni, timun Jepun ni dia tak banyak yang dalam dia ni, kita tak perlu buang lah. Kalau timun yang lagi satu tu dia banyak
dalam tu Dia kan. berair sikit kan? Dia berair. Kita tak nak berair sebab nanti salad kita berair kan. Jadi terus ni lah boleh buang dia punya bahagian dalam tu. Bahagian dalam buanglah ya. Okey, Macam Mat, ni. saya bantu akak boleh? Boleh. pakai Sambil-sambil tu kita berborak lagi Kak. borak Okey, yang ni boleh. untuk yang salasa ni macam biasalah kalau saya makan di restoran nasi Arab, dia ada kadang-kadang warna merah, kadang-kadang warna hijau. Dia Yang akak taruh. punya warna apa? Warna hijau lah. Oh, warna hijau. Maksudnya ni sos salasa pula. Ni salad. Sos salasa kejap lagi kita buat. Oh, ini salad. Salad, sorry. Itulah tadi saya tengok. Oh ya, ni salad. Yang sos salasa tu hanya cili, tomato, bawang putih. Oh, itu ada daun bahan yang ketumbar, lain kita lah. blend. Oh, yang blend. ini kita potong dadu. Yang ni salad kita potong dadu. Ikut suka kita nak taruh apa, kalau nak carrot ke, saya taruh carrot. Jadi nama je salad ya. salad. Dia tak ada salad dekat dalam tu. Yang daun salad tu dia hanya menggunakan timun Jepun, carrot dan juga tomato. Boleh. Timun biasa pun boleh. Timun biasa pun boleh. Cuma kena buang tengah tu kan. Bagi dia tak berair lah. Yang Tapi ni saya semua ke suka. Kak? Boleh lah semua. Boleh semua. Kita kena buang yang tengah tu supaya dia tak berair lah. Oh, jadi semua yang berair tu kena buang dulu lah. Buang biji dia ya. Tapi dalam nasi ni tadi kita tak buang. Kita masukkan aja. Jadi sekarang ni kita dah masukkan tadi Kak gula. Kita masukkan gula, garam dengan lemon. Lepas tu kita kacau dan masukkan ni daun. Daun ketumbar. Untuk daun ketumbar ketumbar. nak masuk kena hiris dulu ke macam mana? Ya, hiris dulu. Okey, kita Jangan bawa masuk ke gedebak tengah macam sikit. tu kan. Okey, baru boleh. Ni baru kamera boleh nampak. Anda dekat rumah pun boleh nampak ini hasilnya salad dia. Tak ada salad. daun salad pun, kita hanya campuran kita ada timun, lobak merah dan juga tomato. Tadi kita masukkan gula. Jadi memang mudah, setiap bahan-bahan mudah Ini dah untuk siap. dapat dekat rumah. Dan Okey, juga cara dia pun mudah. Okey, sekarang ni kita kita- dah siap dah salad. salad. Kita akan buat sos salasa. Jadi Okey. yang ni saya letakkan di bahagian depan dulu bagi boleh nampak. Dan kemudian kita akan buat. Ui, akak dah berasap dah. Lagi berapa minit tu? Lagi berapa minit tu, kejap lagi masak lah tu. Okey. Tiba-tiba kita tengah berborak-borak. 7 terlupa minit. tekan. Tak, saya pun lupa nak tekan sini. Okey. Masukkan cili hijau di dalam blender. Yang ni boleh guna juga blender yang biasa Ni ke? blender kering ni. Oh, blender kering. Ni blender kering. Blender ni pun boleh buat kek ni. Oh, dia blender. ada dia punya, dia ada dia punya mode dia kan, mode tekan tu. macam mana mode tekan dia? Boleh buat kek dan boleh buat ice blended. Oh, ni lebih kepada food processor lah. Jadi kita senang bergerak bawa alat-alat begini je. Tak payahlah nak bawa benda Yang ni susah. lain, benda tu lain kan, sekali jalan. Yang ni Kak Rozana dah masukkan tomato, cili hijau. Cili hijau. Ada bawang putih Kak? Ada bawang putih putih lagi. ketumbar. Daun ketumbar. Kita kena lebih habiskan lah ya. Biar bau dia. Bau daun ketumbar tu memang Kalau kuat. ada orang nak pedas, taruh cili padi. Oh, boleh masuk cili padi Boleh. juga? Cili padi yang hijau tu, nampak colour dia hijau kan? Biarlah hijau, sos salasa ni hijau. Okey. Oh, kisar saja? Kisar Kisar halus atau kisar kasar? Kisar halus. Halus. Ya. Nanti kita taruh gula, Taruh kita taruh. gula. Okey. Dan pada ni kita taruh garam dan gula supaya dia sebagai hancur perasa kan? dia lah. Okey. Kita Dan taruh. jus lemon ni perlu diisi juga ke? Kemudian. Kemudian. Ni blender kering ya. Satu sudu kecil dah cukup. Bahan dia tak banyak tu kan. Gula. Gula. Gula dalam berapa? 2 sudu ke 3 sudu. Tengok banyak mana kuantiti yang kita masuk tadi kan. Bahan-bahan tu. Kalau kita tengok tadi tak banyak sangat. Jadi cukuplah 2 sudu. Dan kemudian Kisar lagi ya. Okey. Dikisar lagi lah. Dia kisar. Tepikan benda-benda ni ya. Bagi sebati lah. Okey, Mbak. Oh, Haluskan. dah jadi dah. Wah. Nampak tak? Bau dia menusuk Kak. Belum tahu lemon lagi. Oh. Lemon tu sebenarnya fungsinya untuk apa Kak? Untuk sos Yelah, alasan. untuk
apa orang kata lemon ni kan khasiat dia banyak kan. Jadi apa untuk menstabilkan rasa dia lah. Untuk stabilkan rasa maksudnya dia lah. Kita tak adalah rasa macam daun ketumbar tu kan Terlalu kuat. Kuat. Maksudnya bila dengan lemon tu dia ni lah. Orang kata potong rasa dia lah. Potong lah dia punya rasa bau ke apa rasa. Yang penting rasa. Kalau tadi dah siap dah kita buat salad dan juga sos salasa. Sekarang ni dah cukup 7 minit, kita nak buka nasi dia pula. Boleh tak sekarang? Boleh. Ni nak tengok ni. Meh tengok. Wah. Jadi Kak Rozana, kita punya resepi untuk hari ni nak kongsikan penonton pun dah siap. Terima kasih kepada Kak Rozana Sama-sama. kerana sudi berkongsi nasi Arab Kabsa bersama Jejak Wanita Selangor. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Sedapnya, dia ada rasa rempah, lepas tu ada masam-masam, manis-manis kan. Manis, gula garam. Cukup rasa? Terbaik Kak Rozana. Terus ingin memberikan inspirasi buat anda semua wanita-wanita yang setia menonton Jejak Wanita Selangor. Jadi di PWB Dun Hulu Kelang ni kita bawakan kepada anda peserta yang berjaya membuka perniagaan sendiri setelah sertai program yang dianjurkan oleh PWB di sini. Kita bersama dengan Kak Mahiran. Apa khabar Kak? Alhamdulillah. Jadi Kak Mahiran, nama glamour apa Kak? Orang panggil Kak Ma lah. Kak Ma. Kak Ma usahakan produk keropok lekor sekarang? Keropok lekor. Kalau saya tengok dekat sini keropok lekor ada 2 jenis ni. Yang ni apa? Yang ni keropok lekor asli. Ini keropok lekor asli. Jadi kalau yang ni yang asli, yang ni keropok lekor ada apa pula ni sos atas dia? Cheese. Ini cheese, mayonis, sos cili lah. Sos Sos cili homemade. Homemade. Jadi ni memang akak buat sendirilah semuanya. Buat sendiri. Jadi yang saya difahamkan, kalau biasanya kita bertemu dengan peserta yang belajar ilmu kemahiran, macam contoh memasak, kemudian mereka menjual produk mereka adalah memasak. Tapi akak ni berasal daripada program capacity, iaitu program yang berasaskan keilmuan. Jadi akak sertai program apa tu Kak? Program untuk marketingkan produk kita. Untuk marketingkan produk. Jadi bila tu akak mula sertai PWB? PWB 2 tahun lah. Dalam 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih dah, dalam 2018. Macam tu. Okey, kepada kawan-kawan di luar sana, saya mengajak sertai program PWB ni kerana banyak manfaat kepada kita. Jadi terima kasih kepada Kak Ma kerana sudi luangkan masa bersama kami. Dan nak rasa keropok lekor ni boleh? Boleh. Rasa. Kita rasa dulu satu. Katanya ini yang terbaik di Hulu Kelang. Lembut. Dan sos cheese dia memang tak muak. Terbaik Kak. Kita bersama seorang lagi peserta, tapi yang ni istimewa. Kalau tadi menjadi peserta kemudian membuka perniagaan sendiri, tapi untuk peserta yang ni menjadi peserta kemudian menjadi tenaga pengajar PWB di Dun Hulu Kelang ni. Di samping itu kita bersama dengan Kak Nuraini. Katanya ada nama panggilan glamournya Kak Aini Manik, betul? Ya, saya. Kak Aini apa khabar? Baik. Kenapa orang panggil Kak Aini Manik? Sebab selalu buat manik ke sana? Ya, saya buat manik. Asalnya saya buat manik, saya dulu kena slip disc. Slip disc ni dia 48 jam sakit dia. Kita bangun tidur tu sampai kita tidur. Sakit dia punya tulang belakang ya? Ya, dia tangkap sebelah. Jadi cara saya nak hilangkan sakit tu, saya buat jahit manik. Jadi bila kita jahit manik, kita leka. Jadi kita lupa kita punya sakit tu. Lepas tu daripada situ saya dah berhenti kerja lah. So dalam 2018 kawan ajak join PWB. Jadi daripada situlah akak bermulanya buat craft semua ni. Ya, saya macam yang saya tahu akak bukan sahaja boleh buat produk bag ni je, tapi boleh buat produk lain juga. Apa antara produk? Saya buat manik kristal, decoupage, berbagai-bagai lagi lah. Felt. Saya mengajar budak-budak sekolah kan buat felt. Okey, jadinya Kak Aini memang ini adalah pendapatan sepenuh masa akak. Craft. Wow, memang ini kiranya produk-produk yang akak keluarkan lah melalui atas talian ataupun secara Facebook, kedai. Group,
Melalui mulut. Boleh Kak Ani kongsikan kepada kami bagaimana perjalanan Kak Ani? Macam Kak Ani kata tadi ada cabaran. Kak Ani ada slip disc. Yelah, asalnya dulu akak kerja office. Lepas tu one day tengah komputer kita tengah duduk ini, dia terus snap sekali macam tu je. So bila dah kena slip disc tu kena berhenti kerja lah kan. So after a few months tu memang stress jugalah kan, dengan tak ada kerja, dengan anak lagi kan. Sebab slip disc ni kalau orang yang biasa kena, dia memang 48 jam sakit dia. Kita buka mata je dia akan sakit sampai kita pejam mata. So cara nak bagi one of the cara kita nak bagi orang kata lupakan sakit kita tu, akak cuba dalam jahit manik. So jahit baju manik kan, jahit craft tu semua. And then bila one day kawan ajak join PWB. So akak join lah. So daripada situ minat craft, sekarang ni akak belajar dan akak mengajar. Di mana tempat sampai ke Sungai Pilih pun akak mengajar. Sampai di mana orang panggil di situ akak mengajar. Selain daripada dapat mengisi masa lapang dengan kemahiran yang anda belajar daripada PWB, tapi anda boleh menjana pendapatan kan. Mana tahu setakat mungkin anda rasa anda sekadar peserta saja, tapi ini antara hasil yang ditunjukkan oleh PWB boleh menjadi tenaga pengajar juga. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Jadi kata akhir daripada akak sendiri, apa saranan akak kepada wanita di luar sana, khususnya wanita-wanita di Dun Hulu Kelang ni untuk sertai program yang dianjurkan? Bagus kalau boleh tu join lah kan, untuk menambah pendapatan dan juga pengetahuan, dan juga boleh buat orang kata side income. Betul. Kan? Tak payah orang kata nak keluar daripada rumah. Sekarang ni kan dah canggih kan. So masuk dalam grup, dalam FB dan IG kan. InsyaAllah akan ada punya. Selagi kita usaha mesti ada rezeki dia. Di setiap PWB yang kita jejaki, pastinya kita akan ingin tahu apa aktiviti di sini dan siapakah penggerak utamanya. Bersama Haida sekarang ni kita ada Adun Hulu Kelang. Assalamualaikum YB. Waalaikumsalam warahmatullahi. YB Sari sihat? Sihat-sihat orang tua lah. Jadi macam YB sendiri, apa misi utama YB dalam membantu memberdayakan wanita-wanita di Dun Hulu Kelang ni? Wanita ni memang dah berdaya dah. Dulu kita di Hulu Kelang kita ada pusat komuniti wanita. Kita mendahului peringkat Exco. Kita ada memogram kita dulukan. Kita ada program-program yang berkaitan dengan herba, laman herba dan laman dapur kita mulakan. Dan kita mendahului. Dan kita pada masa itu Exco-nya adalah Puan Roziah. Puan Roziah dia mengambil beberapa perkara yang telah dirakamkan sebagai satu program yang baik dan dia endorse sebagai program wanita. Jadi kita melihat bahawa wanita ini adalah satu gagasan usaha yang sangat penting. Dan dia memberi pengertian yang sangat besar dalam konteks bagaimana kita nak gerakkan seluruh masyarakat. Jadi macam YB Sari sendiri, bagaimana YB melihat pergerakan PWB sini dipimpin oleh Puan Intan sendiri? Intan Payung. Saya rasa Puan Intan ni satu anugerah, satu talented woman yang ada bakat dan drive yang sangat kuat untuk menjayakan. Sebelum itu saya nak nyatakan dalam menggerakkan wanita, saya rasa teruji apabila Hulu Kelang diberikan penghormatan dengan aduannya meminta pembentangan kertas kerja dasar tentang wanita, kepimpinan wanita, dari segi dia punya integriti, dari segi drive dia, kemahuan dia, dia punya pemberdayaan, kepimpinan wanita dan demokrasi itu diminta Hulu Kelang prepare dan kita prepare, kita bentang. Dia dijadikan dua kertas kerja saya, jadikan asas kepada wanita. Jadi sungguh penuh dia punya input pesanan daripada YB Sari sendiri sangat berguna, terutamanya buat kita yang mendengarnya dan juga anda yang sedang menonton Jejak Wanita Selangor ni. Jadi terima kasih kepada YB kerana sudi meluangkan masa bersama dengan kami walaupun seketika. Selepas ni ada urusan lain pula YB, semoga dipermudahkan segala urusan. Kalau tadi kita bertemu dengan YB Adun Hulu Kelang, sekarang kita bertemu dengan ni yang YB sebut-sebutkan tadi. Kita bersama dengan penyelia PWB Hulu Kelang dengan Haida bersama dengan Puan Intan. Apa khabar Puan Intan? Baik, alhamdulillah. Puan Intan boleh kongsikan dengan kami berapa tahun dah Puan Intan menjadi penyelia di PWB Hulu Kelang?
Okey, saya menjadi penyelia sejak tahun 2018. 2018. So sekarang ni 2 tahun lah. So kontrak kita pun setahun-setahun macam tu. Sepanjang 2 tahun Puan menjadi penyelia dekat PWB Dun Hulu Kelang ni, apa antara aktiviti yang telah dilaksanakan di sini? Okey, kita digalakkan membuat program berkapasiti tinggi. Ya, selain daripada program kraft tangan, kraft masakan, semua tu, yang mana wanita-wanita di sini lebih suka membuat program, hadir ke program yang begitulah. Masak-masak, jahitan. Lebih kepada kemahiran. Yes. Kalau yang berprogram kapasiti tu kurang sambutan lah. Melainkan kalau kita panggil dan bawa ke tempat lain, macam kata kita contohnya kita adakan program tu di hotel. Okey, kalau kita panggil diorang hadir ke program dan sediakan pengangkutan, alhamdulillah diorang akan hadir sama lah. Akan ramailah sambutannya. Yes, tapi kalau di tempat sendiri tu macam kita ada dewan-dewan tu tak mendapat sambutan yang hangat lah. Melainkan kalau kita bawa dia yang keluar, YB pun kata tak apalah, bawa lah keluar kan, sebab at least kan ada perubahan daripada tempat yang sama je. Sepanjang 2 tahun ni, boleh kongsi kepada kami apa pula kira pengalaman manis Puan sepanjang menjadi penyelia di sini? Pengalaman tu, saya ni deep in my heart, saya ni memang seorang yang pendiam. Saya tak banyak cakap. So jadi bila saya dah jadi penyelia ni, saya terpaksa berhubung dengan Ramai orang. ramai orang. So daripada saya tak pandai nak bercakap, nak bergaul, saya alhamdulillah lah takat ni bolehlah kalau nak minta cakap jadi MC kat program PWB kita tu kan. Tapi selalunya kalau program PWB tu saya nak perbagaikan EJK saya kat dalam grup, saya panggil lah seorang jadi MC. So saya jadi macam pemerhati macam tu je lah kan. Okey, itu kenangan manis. Pastinya ada cabarannya sebagai penyelia sepanjang 2 tahun ni. Boleh Puan kongsikan juga? Oh, cabarannya memang banyak lah. Contohnya kalau kita nak panggil peserta tu, peserta. Sebelum kita buat program, kita memang listkan bila kita beritahu tarikh, tempat, masa. So kita jemput dia orang datang. So masalahnya kadang-kadang orang-orang kita ni bila dia dah baca mesej tu dia macam tak ada respon tau. Jadi bila kita tunggu tak ada ke yang nak datang program macam ni kan. So kadang sedangkan kita dah mohon bajet daripada YB. So YB dah luluskan untuk kita buat program. Tapi bila kita tengok berapa hari, 2-3 hari tak ada yang nak respon, nak datang program, kita pun rasa macam tercabar juga tau. Ada ke nak datang nanti ni? Buatnya nanti 2-3 orang je nak datang. JK saya yang datang je nanti. Betul. Kan matlamat tu tak sampai untuk wanita di Hulu Kelang. So selalunya saya akan telefon balik lah. Jadi memang lebih cabarannya kepada untuk mendapat penyertaan lah. Sebab ini pun salah satu bandar juga kan Hulu Kelang ni. Jadi macam ni Puan, kata-kata akhir daripada Puan Intan sendiri. Apa saranan Puan kepada wanita di luar sana, khususnya ramai ni yang sedang menonton di Dun Hulu Kelang ni untuk sertai program-program yang dianjurkan di sini? Okey, saya cadangkan jika saya mengeluarkan iklan untuk program PWB, saya mohon sangat-sangat hadir ke program. Sebab apa? Kadang-kadang ilmu ni kalau kita tak bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya, kita tak dapat ilmu tu. So jadi PWB ni memang kalau kita hadir program, kita tak perlu bayar apa-apa. Cuma hadirkan diri dan timba ilmu. Betul tu. Hadirkan diri dan timba ilmu. Tak perlu bawa apa-apa. Hanya percuma, bahan pun disediakan kan? Yes, makanan pun disediakan makanan juga. pun disediakan, cukup package segala program yang dianjurkan oleh PWB di Dun Hulu Kelang ni. Jadi jangan lepaskan peluang kerana kita ada penyelia yang sangat baik, Puan Intan. Jadi terima kasih Puan Intan kerana terima kunjungan Jejak Wanita Selangor di sini. Sampai di sini saja Jejak Wanita Selangor bersama PWB Dun Hulu Kelang. Terima kasih anda yang setia menonton episod kali ini. Jangan lupa untuk like, share dan komen video ni. Terus ikuti saya dalam Jejak Wanita Selangor bersama PWB ke Dun yang seterusnya. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari. Kita jumpa lagi nanti.